Baik, kita berjumpa lagi untuk sesi sambungan pembelajaran untuk topik yang ketujuh, iaitu pengukuran getaran dan getaran lengan tangan. So, dalam subtopik getaran lengan tangan ini, saya akan terangkan kepada para pelajar berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan vibration white finger. Vibration white finger adalah kesan apabila seseorang pekerja itu terdedah dengan getaran lengan tangan dengan menggunakan alat-alat percussion ataupun handheld power equipment, dan pendedahan tersebut adalah terlampau panjang ataupun bukan dalam jangka masa tempoh yang singkat. Dan seterusnya, yang kedua adalah berkaitan bila sesuatu occupational disease ini berlaku dan ianya akan dimulai ataupun ada indikator sindrom, iaitu tanda-tanda awal di mana penyakit hand arm vibration ini akan merebak. So, ianya dikenali sebagai hand arm vibration syndrome. Dan seterusnya untuk subtopik yang ketiga, iaitu bagaimana kita seorang medical practitioner akan mendiagnosis ataupun memulihkan kembali pekerja yang telah terdedah kepada hand arm vibration syndrome, ataupun the worst case scenario adalah vibration white finger, di mana jari-jari pekerja tersebut telah berubah menjadi warna putih disebabkan tiada peraliran darah ke hujung jari pekerja. Dan poin yang keempat adalah standard yang digunakan pakai oleh industri ataupun oleh mengikut kepada ISO 5349, bagaimana seseorang majikan ataupun sesuatu majikan hendak memastikan bahawa pekerja mereka tidak terdedah kepada hand arm vibration syndrome ataupun salah satu daripada occupational disease. Dan yang terakhir adalah bagaimana seorang vibration analyst ataupun seorang yang kompeten hendak menjalankan pengukuran kepada handheld tool vibration, seperti contohnya grinder, handheld grass cutter dan sebagainya, yang boleh menyebabkan getaran daripada mesin tersebut dipindahkan kepada lengan tangan pekerja. Okey, yang ini adalah contoh. HAV by means adalah hand arm vibration. Contoh di mana alat-alat yang digunakan yang boleh terdedah kepada getaran lengan tangan. Yang ini adalah sebagai contoh adalah cutter. Gambar di sebelah kiri. Dan yang ini adalah salah satu pengukuran yang dijalankan di tempat kerja, di mana tangan kanan pekerja, kalau dilihatkan daripada gambar, tangan kanan dan tangan kiri pekerja ini diletakkan accelerometer dan ada mempunyai adapter. Dan kemudian daripada accelerometer disambungkan kepada analyzer. So, analyzer inilah yang berfungsi untuk mengumpul data getaran supaya kita dapat comparekan dengan standard daripada ISO. So, yang ini adalah kerja-kerja di mana getaran lengan tangan itu terhasil. Contohnya pada aktiviti pemotongan besi dengan menggunakan saw blade, ataupun bila ada metal to metal contact, ianya akan menghasilkan getaran dan getaran tersebut akan dipindahkan ke lengan pekerja. Dan seperti gambar yang seterusnya, yang ini adalah impact wrench, di mana bila getaran tersebut digunakan adalah untuk memecahkan batu, ianya akan transfer bukan setakat ke tangan manusia, ianya akan transfer ke keseluruhan tubuh badan manusia. Okey, yang ini adalah contoh sambungan daripada contoh-contoh alat handheld power tools yang akan menyebabkan getaran lengan tangan. Contohnya adalah chainsaw, yang ini digunakan untuk kerja-kerja logging ataupun aktiviti-aktiviti pembalakan. Dan ada juga grinder, dan ada juga drill yang kebiasaannya digunakan untuk aktiviti-aktiviti pembinaan ataupun construction. Yang ini adalah contoh gambar di mana saw blade digunakan untuk pemotongan kayu, dan analisis tersebut pernah satu ketika dahulu dijalankan di JKR Batu Pahat. So, kita menganalisis sebenarnya berapa sepatutnya tempoh pendedahan yang dibenarkan berdasarkan kepada getaran yang diterima oleh pekerja, bagi memastikan pekerja tersebut tidak mengalami hand arm vibration syndrome setelah menggunakan alat yang bergetar. Okey, ini adalah contoh yang seterusnya, iaitu impact drill,
dan grass cutter. Yang ni adalah kajian PhD saya, di mana saya mengkaji hand arm vibration. Saya membuat satu modeling prediction method untuk mengkaji sebenarnya berapa lama seseorang hand grass cutter workers akan terdedah kepada penyakit hand arm vibration syndrome, ataupun akan menyebabkan the worst case scenario, jarinya akan berubah kepada keputihan. Dan ada juga bermacam-macam alat, contohnya high speed cutter, yang ni digunakan untuk aktiviti logging dan untuk memotong keluli. Dan para pelajar kena ingat, konsep asasnya getaran ini terhasil bila ada contact, bila ada force, bila ada mass dan bila ada acceleration. Iaitu kita kembali balik pada basic of equation of motion, di mana summation of F equals to MA. Okey, dan daripada segi definition, apa yang disebut sebagai hand arm vibration? Hand arm vibration is a transmitted from work process. Mesti ada peralihan ataupun pemindahan tenaga. Sebab apa? Daripada awal saya dah ajar pada para pelajar di mana tenaga itu tidak boleh dihapuskan ataupun dimusnahkan. Ianya boleh berubah daripada satu bentuk pada bentuk yang lain. Jadinya untuk case hand arm vibration syndrome ini, getaran yang terhasil basically adalah daripada rotation of machinery, di mana mesti akan ada engine. Engine itu menghasilkan oscillation of piston, dan piston tersebut akan menghasilkan getaran, dan getaran tersebut akan transfer kepada structure, dan structure tersebut akan dipindahkan kepada handlebar, dan handlebar itu digunakan untuk memegang suatu peralatan tersebut, dan ianya mesti ada proses workers hand and arm. Thus, it can be caused by operating handheld power tools such as road breakers, hand guide equipment such as a lawn mower, or holding material being processed by machines such as a pedestal grinder. Dan bila ketika ianya berbahaya, sama kalau kita menggunakan mesin tersebut dalam tempoh masa yang singkat, bahaya itu ataupun risiko itu rendah. So bilakah persoalannya di sini, bilakah penggunaan alat itu akan menjadi bahaya ataupun menjadi risiko yang tinggi yang boleh menyebabkan penyakit pekerjaan ataupun hand arm vibration syndrome kepada pekerja. Ada dua indikator yang kita gunakan, iaitu first sekali adalah berapa tinggi sesuatu amplitude itu, yang kita kira sebagai meter per second square, dan berapa lama, iaitu time. Dan ianya kalau diikutkan ada kaitan dengan risk ataupun risiko. Risiko maksudnya adalah kebarangkalian darabkan dengan keterukan. Samalah keterukan untuk case vibration ini, kita akan menggunakan konsep of how much the magnitude is, dan kebarangkalian adalah berapa lama tempoh penggunaan ataupun tempoh pendedahan terhadap hazard tersebut. Okay, regular and frequent exposure to the high level of vibration can lead to the permanent injury. So bayangkanlah kalau pekerja tersebut, pemotong mesin rumput, mereka bekerja selama 4 jam ataupun selama 6 jam satu hari. Mungkin pendedahannya ataupun efeknya akan nampak dengan lebih cepat dalam tempoh 1 ataupun 2 tahun, berbanding daripada seseorang yang menggunakan pemotong mesin rumput dalam tempoh 1 ataupun 2 jam, dan frekuensi tempoh kekerapan seseorang itu menggunakan handheld grass cutter pun akan menjadi satu pengukur kepada tahap kesan hand arm vibration syndrome. Thus, this is a most likely when contact with the vibration tool or process is a regular part of a person job. It depends on the person job. Somehow kalau ikutkan pengalaman saya, ada banyak di industri, especially di industri berat, heavy engineering, di industri pembuatan, industri pembinaan, mesti akan ada handheld power equipment yang digunakan. Okay, which job and industry are most likely to be affected by HAV? Job require regular and frequent use of vibrating tools and equipment are found in a wide range of industry. For example, building and maintenance of roads and railway. Yang ni memang selalulah, kalau somehow mereka jarang menggunakan remote control, mereka still menggunakan manpower dan
dan peralatan hand horsepower equipment untuk menyelesaikan ataupun untuk memecahkan jalan ataupun membuat landasan kereta api. Okey, poin yang kedua adalah berkaitan dengan concrete product. Sama concrete product ni bila dimensinya tidak mengikut kepada spesifikasi ataupun standard yang digunakan di tempat kerja ataupun dimensinya berubah, ianya akan dipecahkan secara manual dengan menggunakan impact wrench dan ataupun menggunakan mesin-mesin pemecah batu. Dan poin yang ketiga adalah construction, heavy engineering seperti yang saya maksudkan, dan yes, for sure, perhutanan, pelombongan dan quarries pun menggunakan hand power tools. Dan plate and sheet metal fabrication ni yang selalu yang saya nampak bila ada activity welding, ianya akan menggunakan grinder. Sebab apa? Mereka nak buang burst. Lepas mereka menjalankan aktiviti grinding akan ada burst pada kimpalan, pada titik kimpalan tersebut, mereka akan menggunakan grinding untuk menghilangkan burst. Dan seterusnya adalah public utilities pun ada juga menggunakan. Kalau para pelajar lihat sama pekerja-pekerja majlis daerah ataupun kontraktor-kontraktor majlis daerah akan menggunakan hand power tool untuk untuk membentuk sesuatu landscape ataupun memotong rumput, memotong pokok bunga, semuanya menggunakan hand power equipment. Okey, dan vibration ini seperti yang saya terangkan, ianya bergantung kepada how severe is the magnitude is. Contohnya saya terdedah dengan getaran mesin rumput dengan value of vibration adalah 2.5 meter per second square. Ada seorang sahabat saya terdedah dengan getaran dengan tangan dengan menggunakan power enhanced power equipment sebanyak 5 meter per second square, dan itu menyebabkan amplitude yang terlampau tinggi. So dalam vibration ini kita kategorikan secara kualitatifnya ada 3 lah, iaitu low vibration, moderate vibration dengan high vibration. Untuk contoh moderate vibration, saya boleh kategorikan example of machinery adalah grinder, sander, jigsaw, polisher. Yang itu adalah mesin-mesin yang moderate vibration. Moderate vibration kalau ikutkan nanti kita akan tengok berapa sebenarnya value dari segi kuantitatifnya. Dan high vibration machinery pula, contohnya adalah impact wrench, carpet stripper, chainsaw, percussive tools, for example is jackhammer and riveting and chipper hammer. Dan sebagai contoh, pekerja yang bekerja di kedai tayar, mereka terdedah pada getaran lengan tangan daripada impact wrench pada ketika aktiviti membuka skru dengan menggunakan air compress energy yang dikonekkan dengan impact wrench, dan daya yang terhasil pada ketika pekerja tersebut membuka tayar teramat tinggi. Dan saya believe that dia punya level of vibration is more than 10 meter per second square.